Seperti mana yang telah pun kita janjikan, kita akan bawakan satu wawancara untuk pagi ini dan kita akan mengikuti bersama mengenai dengan tajuk iaitu mengekalkan disiplin dan jati diri melalui pencaksilat dan seni bela diri. Dan alhamdulillah ya pagi ini kita telah pun menjemput dua orang tetamu undangan kita yang merupakan belia juga, dan kita perkenalkan sebelah sisi Atul iaitu Yang Mulia Tuan Muhammad Ryan bin Muhammad Yusof, dan juga bersama kita iaitu Tuan Muhammad Ashraf Hamidin bin Haji Mustafa. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu baru memperkenalkan nama, tapi tadi juga ingin perkenalan lebih lanjut lagi. Terutama bermula dengan Muhammad Ryan lah. Jadi boleh kenalkan diri. Okay. Nama saya Muhammad Ryan bin Muhammad Yusof. Saya masa ini menjalani kursus HND bidang Information Technology di Cosmopolitan College, dan juga saya juga merupakan Presiden Kelab Silat di Cosmopolitan College. Okey, kalau Muhammad Ashraf sendiri? Nama saya Muhammad Ashraf Hamidin bin Haji Mustafa. Saya merupakan salah seorang pelajar dari Cosmopolitan College of Commerce and Technology. Saya juga merupakan salah seorang ahli persatuan dalam kelab silat, pencak silat di college. Jadi dua-dua sama sekolah lah. Dua-dua sama. Jadi di sini mungkin kena serahkan kepada Muhammad Ryan terlebih dahulu ya. Dia boleh mengongsikan pengalaman dan juga pendapat mengekalkan disiplin dan jati diri melalui pencak silat dan juga seni bela diri ini. Okey, pengalaman saya dari segi seni pencak silat ini adalah untuk mempelajari apa itu silat. Okey, dan juga dari segi pengalaman saya 2 tahun, saya juga dapat memahirkan dari segi seni pertahankan diri ni, termasuk juga untuk disiplin saya sendiri jugalah. Macam mana supaya tidak salah guna anda akan menunjuk di kayakan orang ramai. Okay. Dan juga dalam pengalaman saya juga macam minggu lepas ada acara keputeraan, dan saya juga ikut serta, termasuk kira itulah yang kali kedua lah. Okay, yang kali pertama tahun lepas. Okay, ini kali kedua lah tahun ini. Kali kedua. Semasa perayaan Hari Keputeraan Kebahagiaan Maha Mulia kita. Dan antara pengalaman Ryan. Dan seterusnya kita akan beralih kepada Tuan Ashraf sendiri. Jadi Tuan Ashraf ya, mengenai dengan silat ini pastinya ada kemahiran yang perlu ada pada diri seseorang. Jadi kemahiran apakah yang penting untuk seorang individu untuk mencuburi aktiviti silat ini? Okey, asas basic teknik dan taktik pencak silat yang betul perlu ada adalah seperti teknik pukulannya, teknik tendangan, teknik jatuhan dan teknik tangkisan. Dan apa yang paling perlu dikuasai adalah sikap pasang ataupun pola langkah. Sebab jika kemahiran itu lengkap, dari sanalah kecantikan pergerakan seni silat yang dapat dirasakan. Susah tak untuk menghalusi dan juga memahami langkah untuk bersilat? Kalau melihat orang menarikan tradisional dengan kelembutannya, kalau silat itu macam mana? Kalau silat tu memang indah mudah lah. Indah mudah. Kalaunya langkah kuda-kuda, tapi sembang. Perlu mengambil masa lah untuk. Tapi memang ada kan langkah kuda-kuda tu memang kan? ada. Mengambil masa. Mengambil masa. Bukan orang kalau okey langkah kuda-kuda cuma ni. Kalau sesuatu pandai langkah kuda-kuda tu, belum lagi ni yang salah ni. Ada tu contoh tu? Ada ya. Kalau Ashraf sendiri, kalau langkah kuda-kuda saja mengambil berapa lama? Mungkin dalam
bulan ataupun sebulan untuk Sebulan. langkah Bulan, kuda-kuda ya. saja tu supaya Ya. ia lurus benar-benar. Kata cikgu tu nya balum lagi ni nya. Balum. Sebab saya merasa bersilat. So langkah kuda-kuda saya Ya, selalu pernah ke atau? sumbang. Pernah? Saya suka sparring. Ada kan? ada Ada ya. Bayangkan saya suka sparring. Sparring. Wow, banyak. Banyak tu ada apa pernah Ada. mengikuti istilah ya. Dululah masa Kalau zaman tadi sekolah. kalau tadi kita mengetahui mengenai dengan apa Ryan tadi 2 tahun ya. Kalau Ashraf sendiri macam mana, berapa tahun sudah mencuburi bidang silat ini? Sama juga dalam masa 2 tahun lah. Okey, bercakap mengenai dengan sparring ni. Kalau Ryan sendiri dalam silat tadi kata ni ada persembahan, ada teknik-tekniknya dan ada nama-nama silatnya. Memang betul ya? Kalau Betul. saya silap, tolong betulkan. Kalau macam di antara persembahan ataupun sparring ini apa yang Ryan suka? Adakah persembahan saja ataupun kalau sekiranya mengikuti pertandingan dan sebagainya? Selama 2 tahun ini saya itulah ikut di bidang tanding lah. Belum ada pernah merasai macam mana bidang seni itu. Kalau boleh tak mau Mau juga lagi? merasai mencuba benda baru lah. Asalkan kalau tanding kan semua orang apa macam mana? Macam Kalau bersaing. tanding ini maksudnya berlawan atau? Berlawan. Sparring dia tak sparring kan? Tanding. Okey. Okay, pasal anda ramaikan pasal ya salah satu sukan yang paling ekstrem. Macam mana kita pernah mengalami sendiri kan macam mana. Tapi saya dah bertanding waktu tu. Ya. Sebab kalau takut kan macam biasa kan. Itulah dipahami. Okey. Kalau macam Ashraf sendiri antara persembahan ataupun sparring? Kalau saya lebih kepada sparring. Bertanding Bertanding, maksudnya. Bertanding. Kenapa sebenarnya? Sebab masa permulaan masuk memang andang arah tanding lah. Bahagian tanding. So di sana belajar Keberanian. keberanian. Kalau nganya persembahan itu siapa pun boleh buat Tapi kalau persembahan tu ada lagi yang punya kemahirannya. Seninya. Yes. Memang betul. Iya, jadi kan baik. Kita akan menyaksikan satu video ini ya, jadi satu persembahan video. Jadi bagaimana kalau kita ikuti dahulu video ini? Okey, itu dia anda dapat kita itu saksikannya dia. memang meriah kalau tadi melihat dan juga perlu ada kemahiran. Untuk memerlukan kemahiran ini mestinya berguru lah. Kalau dulu panggil sparring maksudnya tanding katanya. Tanding sparring. Tadi banyak cara untuk menjatuhkan orang. Ya, tapi tadi ada cerita ya kalau masa dulu apa berlantaikan batu, tanah dan sebagainya. Macam mula-mula berfikir pulang. Indah tu nya kalau macam ringankan badan itu, ketani pandai mencari graviti kita macam supaya ringan, dia akan menyakitkan ketani walaupun ketani tahu ada batu-batu sana. Jadi pandai mengelak lah tu. Siapa yang akan ganti dia ni? Okey, tadi beralih kepada Ryan dan juga Ashraf di sini. Silakan. Jadi untuk Ashraf lah terlebih dahulu. Mungkin pendapat Ashraf sendiri, kebaikan dan juga faedah mempelajari seni mempertahankan diri ini. Okey, kebaikannya adalah bukan saja boleh mempertahankan diri kita sendiri, tetapi ianya juga boleh membentuklah satu keluarga silat yang sentiasa bersikap kekeluargaan antara satu dengan yang lain, dan apa yang paling penting sebenarnya kita ni boleh membentuk disiplin diri. Disiplin diri ya. Jadi kita percaya dalam masa 2 tahunnya dalam pun mencuburi dalam bidang dalam aktiviti silat ini pasti ada cabaran-cabaran yang pernah dihadapi ya. Jadi mungkin Ryan sendiri boleh berkongsi kepada penonton kita apakah antara cabaran-cabaran yang pernah dihadapi sewaktu mempelajari seni silat ini.
Okey, bagi saya cabaran saya dari segi latihan lah. Latihan, ya? Macam ada masih mulanya lah sebelumnya mahir ada rasa macam nervous, takut akan jatuh apa. Aha. Sedangkan saya sendiri pun macam bentingan ya ekstrem itu pun macam kadang membagikan takut macam kecederaan seperti patah, dislocate apa. Itulah itu salah satu yang cabaran latihan lah. Tapi ada juga cabaran macam dari segi membahagikan masa dari segi akademik sama sukan ini juga ada juga. Terjejas dah juga sikit. Terjejas. Yang terjejas satu mana? Latihan ataupun pelajaran? Itu boleh mengatakan samalah dua-dua Terjejas terjejas juara juga. pelajaran, terjejas juara latihan. Jadi sebenarnya barangkali hilang fokus kali itu. Tapi tadi kata Ryan katanya takut dengan adanya kecederaan semasa membuat sparring ataupun tanding atau kerana lebih fokus kepada sana kan. Sekiranya bagaimana tadi mengatasi untuk supaya tadi tidak ada rasa takut dalam melakukan tanding atau? Bagi saya berani mencubalah. Berani mencuba. Cuba ya. Macam biasanya kalau biasakan dropping apa. And then cari sparring partner ketani yang sebanding lah. Jangan lihat macam ya ketani ringan datang-datang yang basah. Yang jenis barat. Itu takut dia ambil. Macamnya tinggi juga. Itulah macam juga. nada simbangan itulah. Itulah. Tapi kalau cuma ni, alah kacang, walaupun dia tinggi. Atau rasa ketani untuk orang memberanikan diri sebenarnya. Tapi dalam hati kau kabak pula. Kan macam tu. Macam pengalaman saja. Ya, pengalaman tu adalah. Jadi itu antara cabarannya dari Ryan sendiri. Kalau Ashraf sendiri macam mana? Cabaran, mungkin ada cabaran yang tersendiri. Soal suka tanding juga kan? Suka tanding. Kalau cabaran saya, kalau mempelajari silat ni bukan yang sudah kita ni lihat sebelum-sebelumnya. Silat bukan saja dilatih dari segi pergerakan asas bentuk yang betul. Tetapi silat juga perlu dilatih dengan fizikal ketahanan stamina yang cukup lah. Stamina yang cukup. Dan yang cabaran yang paling sukar yang pernah saya hadapi bila mana di dalam masa latihan saya pernah mendapatkan kecederaan. Kecederaan yang macam mana tu? Kecederaan macam mana? Macam gitu. Lutut kita adalah patah? Indah patah macam dislocate saja. Kalau patah lagi dapat tu. Lagi dapat. Jadi macam mana mengatasi perkara semikian? Cara mengatasinya mungkin recovery-nya batah lah macam tu. So kalau macam kan berlatih tu mesti memakai macam support lah. Jadi adakah semasa membuat latihan dan juga memahirkan lagi pencak silat ni seni bela diri ni ada tidak diterangkan oleh guru-guru mengenai dengan cara kita ni mengelak daripada kecederaan sekiranya membuat latihan tanding untuk ke peringkat yang orang tadi kan latihan itu perlu ada. Jadi untuk ke final misal kata ada pertandingan yang diadakan. Tapi tiba-tiba masa latihan itu cedera. Cuma ada anda kena terangkan. Setiap dalam latihan semasa akan mulai latihan memang ada dibagi tahulah macam mana mengelakkan daripada kecederaan. Jadi indah berhabislah masa membuat latihan atau? Yang penting kalau masa buat latihan tu yang penting warming up mesti cukup lah untuk mengelakkan daripada kecederaan. Okey. Jadi tadi pun dikongsikannya Ryan dan juga Ashraf dikongsikan selama 2 tahunnya mencuburi dalam aktiviti silat ini. Jadi mengapa pilih silat? Kenapa tidak seni bela yang lain? Kenapa silat? Macam bagi saya sendiri macam kalau kan ramai orang macam dari segi bidang sukan salah satunya bola. Ramai orang minat. Ramai minat atau macam ada peluang untuk saya untuk mencuba macam dari segi ikut turnamen apa. Tapi sukan silat ni macam membagi peluang untuk saya untuk macam ikut turnamen keputeraan, membagi peluang saya untuk saya macam rasanya tanding dan juga ada juga macam belajar sikit-sikit mengenai seni macam itulah. Kalau saya macam buat cuma ni, mengadakan. Tapi memang betul lah. Sekiranya berlaku insiden berkenaan, orang tadi secara mendadak
Memang cepat kata tangan atau boleh menangkis? Pikiran ikut, ataupun pikiran. panik. Ikut ataupun situasi lah. kadang atau juga ada petani punya masa memori atau Johan boleh jadilah. Boleh jadi. Okay, jadi ia sebenarnya ia mainkan peranan dalam pada pemikiran petani jua dengan adanya sena dari tadi sudah seni bela diri ini apa-apa saja sebenarnya bukan saja pencak silat, malahan banyak lagi cara sukan yang seni bela diri ini. Jadi yang saya tahu ianya akan berlaku secara spontan sekiranya berlaku perkara-perkara yang tidak diingini di sekeliling petani. Memang betul kan? Jadi itulah antara kebaikan untuk petani mempelajari. Satu dah kadang-kadang dididik daripada kecil. Jadi adakah minat silat ini daripada kecil ataupun baru semasa di persekolahan? Kira adalah minat atau startnya dari kelab lah. Daripada kelab, kelab. Daripada kelab. Kalau Ashraf sendiri? Saya dari college lah, awal memang tidak pernah mengikuti mana-mana pertahanan diri. Dan sudah masuk dalam college, ada dibukakan satu ECA. Di sanalah kami mencuburi dalam bidang silat ini. Kali kalau masa di sekolah tu, sekolah rendah ke sekolah menengah memang tak pernah? Memang tidak pernah. Memang tak pernah? Pernah. Kalau Ryan ada? Pernah, 2017. Okey, 2017. Kalau kita bercakap mengenai dengan seni silat tadi, adakah pergerakan seni silat perempuan sama lelaki ini sama ataupun ada berlainan? Ada perbezaannya? Kalau ikutkan sama pun, melainkan kalau ada lain pertubuhan macam dari perguruan lain apa memang ada perbezaan lah. Macam itulah. Iya. Nama-nama silat? Nama-nama silat. Maksudnya nama-nama pergerakan? Ya, pergerakan ada. Ada yang macam kalau kita ni sikap pasang tadi. Apa? Sikap pasang. Sikap pasang. Saya dah ingat. Ini tahu. Sikap pasang tu ia macam adalah pergerakan bunga. Pergerakan bunga. Sebelum kalau selalunya sebelum masa tu diorang kan memulakan perlawanan tanding yang sparring tu, diorang mesti membuat adalah sikap pasang. Jadi ada langkahnya kemarin. Ada langkah-langkahnya. Saya macam mana macam starter, macam main course betul. Betul. Ya sama macam menari ni. Ya sebenarnya sama macam menari. Kalau Zapin macam mana, kalau sama rendang macam mana. Tapi itulah namanya juga seni. Bila bercakap tentang seni bermacam-macam. Jadi adakah antara keistimewaan dalam pencak silat ini ingin diberikan perkongsian itu arah para belia ke tani? Ryan terlebih dahulu. Nasihat saya kepada belia-belia yang ingin mempelajari ilmu silat ini, hendaklah berniat baiklah. Jangan macam orang kan ikut dendam itulah yang kalau boleh jangan ditanamkanlah dalam hati. Yang penting jiwa ketani kan belajar seni pertahankan diri ni dan yang baik untuk boleh jadikan satu senaman macam mana masa ni saya sendiri sebagai seorang tanding itulah untuk mengelakkan itulah macam mana Jadi mengajaklah para belia yang lainnya untuk mengikuti dan juga mencuburi pencak silat. Kalau Ashraf sendiri macam mana? Kalau dari segi saya, nasihat untuk belia-belia yang di sana jika ingin mencuburi silat, berlatihlah ia dengan bersungguh-sungguh, dengan hatilah. Memang proses untuk menjadi pandai itu tidak mudah. Tapi jika kita ni sabar dan sentiasa mengikuti latihan, insya-Allah prosesnya akan adalah memudahkan Dan juga ni ya Atul, kita ni juga cukup berbangga kerana belia-belia yang mengikuti dalam bidang silat ini, ia merupakan satu penerus daripada warisan yang dulu-dulu. Kalau saya sendiri mungkin anda pernah mengikuti silat. Kalau apa tu? Kalau sendiri apa tu? Indah, kalau saya indah lah, tapi saya ada pernah terfikir untuk mengikuti taekwondo pernah dulu. Taekwondo. Habis dah ni sekarang. Jadi sokongan apakah antara sokongan-sokongan daripada pihak college yang dapat membantu mengembangkan keinginan pelajar dalam seni silat ini? Bagi pendapat saya memperbanyakkan
aktiviti seni silat anik dan atau mengadakan macam banyak acara dari segi tanaman apa untuk membagikan ruang dan peluang untuk orang lain lah bersaing. Sebenarnya seni silat ini menyeronokkan ya, menghilangkan rasa stres kalau Ashraf sendiri. Kalau bagi saya dari pihak college adalah yang paling penting memberi dorongan dan motivasi yang membina untuk lebih maju dan yang utama menyediakan atau menghadirkan jurulatih khas yang berkemampuan untuk membina pencak silat ini dan menyediakan tempat khas dengan fasiliti yang cukup lah. Kalau ada guru khusus yang dihantar di college Ashraf sama Ryan, undang saya ya. Recall balik ke mesti jadi masalah. Tapi memang menyeronokkan ya dalam Ketani melakukan apa jo yang Ketani minat, ianya sangat menyeronokkan. Kalau seperti Ryan katakan tadi, ianya boleh memberikan disiplin Ketani lebih baik dan juga menjadikan diri Ketani lebih mantap ya. Dalam seni bela diri ini. Kalau Intan tadi taekwondo dah jadi kenapa? Lepas ini kita didaftarkanlah. Anda dapat apa tersumbang pun sekurang-kurangnya Ketani perlu ada seni bela diri ini. Ya, dan alhamdulillah ya kita cukup berbangga juga ya kerana bila-bila kita ini ada yang ya meminati dalam bidang silat ini dan kita mengharapkannya mudah-mudahan akan terus berjaya dan mungkin ya kepada bis kita yang ingin mengikuti dalam bidang seni ini perlu bis kita mendapatkan ya guru yang mahir dan juga pakar dalam silat ini kerana kalau kita mengikuti silat ini ia bukan sahaja untuk mengikuti ini sesahaja tapi sebenarnya ianya merupakan satu aktiviti yang satu penerusan ya dari warisan kita ni ya. Okey, sebelum mengakhiri nanti siapa ada yang pencak silat ataupun yang belajar daripada seni bela diri ini perempuan, saya akan cobalah untuk tanding dengan InsyaAllah boleh. Okey, apapun terima kasih dengan penjelasan mengenai dengan mengekalkan disiplin dan jati diri melalui pencak silat dan seni bela diri ini. Terima kasih dengan pengongsian. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.